Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Aman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapak-bapak sekalian, apa yang kita tahu dari perintah Allah ni, kita mau amal. Kalau kita tak amal, kita berdosa. Lebih dari orang yang tak tahu. Jadi kalau orang tahu ni, dia dosa lebih berat. Makna azab lebih berat. Dia bukan lebih ringan. Oh, saya tahu, tapi saya tak amal. Saya lebih baik pada awak yang tak tahu. Tak. Dalam Islam, yang tahu dan tak amal itu lebih buruk dari yang tak tahu. Tapi satu orang kata lebih baik aku tak tahu. Tak tahu pun buruk juga, pun berdosa. Tapi orang dia tak beramal, dia tak tahu, berdosa. Tapi yang macam Rashidi, Azri, Yazid, dia tahu tidak beramal. Dia lebih berat dosa dia. Orang alim yang tak amal, apa dia tahu, akan masuk neraka dulu dari orang yang tak tahu, penyembah berhala. Jadi jangan, kenapa kita dapat dosa besar lagi, macam Hanzalah, daripada orang seumur dia. Dia berdosa banyak kalau apa yang dia tahu dia tak amal. Katalah orang kumpulan dia tak tahu kan, banyak tak tahu, dia orang tak buat dosa. Tapi dia yang tahu, sebab duduk sama saya dan tak amal, dia lebih berdosa dan lebih dulu masuk neraka dari yang kawan dia yang tak tahu. Jadi dia sekarang buat keputusan nak jadi orang yang tak tahu dan masuk neraka. Jadi yang hanya betul, agama ni yang mengamal apa dia tahu. Jadi mereka yang tak mengamal apa dia tahu, Allah beritahu dalam Quran, adakah kamu suruh orang lain dan kamu tidak amal apa yang kamu suruh? Mana orang yang suruh orang lain, orang yang tahu lah. Lepas tu dia tak amal. Allah beritahu dalam Quran, Allah beritahu. Mana Allah tak suka orang macam Samad, yang tahu tapi tak amal. Kalau Samad ni apalah, tapi Samad lain. Mana-mana nama Samad lah. Bukan makna saya sebut tu mesti Samad ni. Kalau Samad ni beramal dengan apa dia tahu, dia tak adalah Samad tu. Yang saya maksud ni Samad yang ada ilmu, yang tahu, yang suruh orang lain buat tapi dia tak buat. Kenapa Allah marah sangat Samad dengan orang yang tahu dan tak amal ni? Kenapa Allah marah dia? Sebab dia termasuk dengan orang yang menipu. Menipu lah. Beritahu, cuba, dia tak buat. Mana dia, pertama dia tak menghormati nikmat Allah bagi dia tahu. Bagi tahu ni, bagi Allah bagi kita tahu benda yang Allah mahu, satu nikmat Allah. Kita tak menghargainya ada dengan tidak beramal macam Rashidi. Maka kita dosa. Lepas tu kita bagi tahu orang pula dan tidak beramal pula, kita dikira menipu. Kita suruh orang, kita kata ini bagus, tapi kita tak buat. Jadi kita menipu. Kita ingat
kita buat bagus, tapi kita tak buat bagus. Jadi Allah SWT tak mahu orang tak mensyukuri nikmat dia, dan dia tak mahu orang yang menipu. Jadi jangan kita suruh orang buat baik, kita tak buat benda yang kita suruh tu. Kalau kita tidak buat, kita termasuk orang yang menipu. Sebab itu Allah kata, bagaimana kamu suruh orang, kamu lupa diri kamu. Buat apa kamu suruh orang, kamu lupa diri? Kau nak apa, kata Allah? Kau nak dunia? Kau kena aku. Kalau kau nak aku tak suka kau suruh orang dan kau tak buat. Aku suka bila kau buat. Bila kau buat, kau tak suruh orang, aku pun tak suka. Sebab kau buat dan kau tak sayang hamba aku yang lain yang tak tahu. Kau tak nak bagi tahu. Itu pun salah juga. Betulnya, apa kita tahu, kita mau amal. Dan kemudian kita mau ajak orang. Bukan untuk dapat pahala, untuk sukakan Allah. Kerana Allah suka. Mengajak aja, tapi kita tak buat. Kita dikira termasuk orang menipu. Menipu Allah, menipu orang. Orang ingat kita baik sangat, kan? Suka ajak orang. Rupanya kita orang tak baik. Sebab pada Allah, kita ni orang menipu. Suka cakap tinggi-tinggi, lepas tu orang cakap kita bagus. Itulah yang kita nak. Kita bukan mahu Allah, kita mahu orang cakap kita bagus, pandai cakap inilah, itulah. Tapi kita tak buat. Mana kita bukan nak Allah, kita nak nama. Ayolah. Sana bercakap itu kena buat ni, buat ini. Orang ingat kita baguslah. Jadi Allah tak suka orang menipu. Allah suka orang yang ikhlas. Orang tak suka menipu. Bercakap dan dia buat. Jadi tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu Wa Taala sangat suka dengan orang yang mengajak manusia kepada Allah dan dia beramal soleh. Aman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salih. Perkataan siapa lebih baik? Dia mereka mengajak manusia kepada Allah dan beramal saleh, dan dia beramal saleh. Maknanya dia buat kerja ajak orang kepada Allah dan dia juga mengamalkan apa saja yang dia ajak. Dia jadi soleh, kan? Jadi Hanzalah tak boleh puas hati dengan suka mengajak orang kepada Allah. Dia juga kena orang yang iman kuat dan beramal soleh. Macam mana dia dapat iman kuat? Apabila dia buat kerja mengajak manusia kepada Allah ni bukan untuk nama, bukan untuk pahala, bukan untuk dipanggil Hanzalah orang kuat agama, bukan untuk mengorat anak perempuan orang, bukan untuk dapat perempuan, hanya untuk suka ke Allah. Jadi tentulah amal seperti itu akan buat dia iman kuat dan akan dapat buat amal yang soleh. Kalau iman tak kuat, amal soleh tak boleh datang. Betul tak? Jadi kita tak boleh buat dakwah, iman tak naik. Kalau kita buat dakwah, iman tak naik, kita tak beramal dengan apa yang kita ajak. Kita tak boleh dan kita tak nak pun. Sebab niat kita bukan suka ke Allah untuk dapat nama. Bila kita niat buat dakwah untuk dapat nama, untuk dapat dunia, kita tak amal apa kita dakwah. Sebab itu orang yang mengajak orang untuk suka ke Allah je, dia dapat iman kuat. Dan dengan cara, bila dia buat untuk suka ke Allah, dia mesti buat cara yang Allah suka, cara Nabi. Rashidi bila dia tak buat cara Nabi, dia tak niat untuk suka ke Allah. Bila orang marah, dia marah juga. Allah kata jangan. Allah SWT kata mereka kata-kata yang kesat kepada kamu memang, yang tak pernah Nabi-Nabi dulu dapat. Tapi kau sabarlah.
Sabar. Sabar maknanya bukan pukul orang tu. Sabar ni buat baik kepada orang tu. Jadi Allah suruh sabar. Jadi Rashidi tak mau. Dia mau marah orang tu balik. Jadi maknanya dia tak buat untuk suka Allah. Kalau dia buat untuk suka Allah, mesti buat macam mana Allah mahu. Allah mahu tu cara Nabi tu hanya boleh. Satu orang pergi mengajar agama dapat duit. Allah tak suruh. Allah tak suka. Kalau kita buat untuk suka Allah, tentu kita tak minta duit. Okay, saya tak buat untuk duit, saya buat untuk suka. Allah tak suruh saya minta duit dengan dakwah, dengan mengajar agama. Saya sekarang mengajar agama hari-hari seluruh dunia. Saya mengajar ni. Murid saya seluruh dunia. Depan marketer saya ni ada 5-6 orang. Tapi ini bukan murid saya saja, seluruh dunia. Jadi saya mengajar ni, saya tak dapat duit. Kalau Samad buatkan semua orang yang suka bayan saya tu dekat YouTube, dia dapat duit. Dengan dapat duit advertisement tu kan, saya tak boleh ambil duit tu. Ada orang macam saya tak nak ambil duit. Semua orang akan ambil duit. Tapi saya cakap duit ni Samad boleh ambil. Sebab Samad bukan mengajar, Samad mendengar. Dia boleh dapat duit saya. Duit yang sepatutnya kalau orang lain untuk dia, saya bagi kat Samad. Dan bagi kepada orang yang duduk dengar bayan saya yang kat depan ni. Jadi itulah tandanya saya buat ni untuk suka Allah. Saya buat ceramah ni untuk suka Allah. Betul tak? Kalau saya tak buat untuk suka Allah, saya kata semua YouTube tu yang dapat juta-juta orang tengok saya tu, sekarang ni yang COVID ni dah dekat 200,000 orang tengok. Dalam masa berapa sama? Dalam masa 2 minggu dekat 200,000 233,000 orang tengok. Kalau Samad bagi tahu YouTube semua yang advertisement, dia dapat duit. Duit tu saya tak boleh ambil. Sebab Allah larang. Kalau Allah tak larang, saya ambil lah. Allah larang. Jangan kamu ambil duit, upah. Allah bagi tahu kepada semua Nabi-Nabi dalam Quran tu, katakanlah pada mereka, aku tak ambil upah dengan apa yang aku ajar. Aku ajar kamu. Kerana apa aku dapat upah dari Tuhan aku. Itu bukan sekali cakap tu, banyak kali. Dicakap oleh banyak Nabi. Jadi kita kalau mengajar ni dapat advertisement, saya dapat duit, mana saya buat duit lah dengan mengajar ni. Maknanya saya tidak mengajar untuk suka Allah, suka duit. Jadi bila saya buat kerja dengan ikhlas, mesti cara Nabi. Tak ada buat kerja saya ikhlas, tapi cara Nabi tak ada ikut. Cara yang Allah suka tak nak ikut. Mana boleh kau buat untuk suka Allah? Duit ambil. Kau kata saya ikhlas mengajar agama, tapi duit ambil daripada mengajar. Allah tak suruh. Jadi kalau kita buat untuk suka Allah, tak mau ikut Allah, tak boleh. Itu maknanya kita tipu juga. Kan? Jadi Samad boleh dapat duit tu. Sebab dia tak mengajar, dia dengar aja, dia boleh dapat duit. Tapi satu benda yang heran lah kan, selalunya yang duit dapat ni orang yang mengajar tu lah. Yang agama ni tak dapat duit. Yang dapat duit yang mendengar pula. Yang mengajar tak dapat duit. Yang Quran saya tulis tu, saya tak boleh jual Quran tu dan dapat untungnya saya ambil. Saya boleh dapat royalty je. Lain tak boleh. Yang ini royalty pun tak boleh. Yang saya mengajar ni royalty pun tak boleh. Sebab apa? Sebab itu tak ada orang nak mengajar agama kalau tak ada duit. Dalam dunia ni orang mengajar agama tak ada duit, tak ada. Jadi menulis ke buku tu royalty itu sebagai bayaran untuk hak cipta, hak buat. Kalau Allah kata itu pun tak boleh, apa pun tak boleh. Tapi Allah kata boleh. Jadi kita buat untuk suka Allah, cara misi Nabi punya. Cara yang Allah bagi tahu, kerana kita buat untuk Allah suka.
cara kita buat mesti yang Allah suka. Enak. Jadi dengan Quran saya itu, dengan royalty saja, saya dapat duit. Tapi duit tu pun saya tak boleh guna ikut suka saya. Ikut suka Allah juga. Kalau saya mau selamat lah. Bagaimana duit yang banyak kita guna untuk suka Allah? Kita kena sedekahkan. Infakkan dia. Untuk kita secukupnya saja. Keperluan saja. Kalau kita tak belanja harta kita setakat keperluan kita, kita tidak berbelanja untuk suka Allah. Kalau kita berbelanja untuk suka Allah, kita kena berbelanja cara Allah mau. Macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu dia tak ada duit, dengan doa selesai masalah. Dengan sikit cukup. Bila dia banyak duit, waktu dia di Madinah, dia belanjakan semua harta dia. Dia simpan harta tak lebih dari 5 hari. Itu pun untuk tahu siapa dia nak bayar hutang. Yang selamanya dulu, yang dia berhutang. Tak ada dia kumpul. Bagaimana rumah Nabi? Ada macam rumah kita. Jadi Nabi SAW, keperluan pun dia tak ambil duit. Keperluan tu yang dapat, yang Allah benarkan tu. Berapa banyak nak disedekahkan? Lebih dari yang kamu perlu. Itu ayat. Kalau orang tanya berapa banyak nak disedekahkan? Lebih daripada kamu perlu. Itu yang Allah mahu tu, yang tahap Allah suka. Tapi pada umumnya Allah mahu bagi orang tu bayar zakat aja. Tapi tak boleh nak capai tinggi tu kan. Kalau bayar zakat, mana cinta dunia mau keluar? Sikit je. Jadi zakat 2.5%. Tapi apa berlaku hari ni, orang yang sangat suka duit dan tak buat untuk suka Allah hidup dia, semua duit tu dia tak bayar zakat. Kalau orang-orang kaya ni semua bayar zakat, orang yang ada harta bilion tu bayar zakat, pun dah banyak harta khazanah negara ni untuk membantu orang miskin. Lepas tu dibayar zakat pula, tak dibayar pula dengan orang miskin. Kumpul pula, lepas tu labur kat bank, tak tahu siapa ambil interest dia. Duit haram tu. Duit zakat dia masuk dalam bank, dapat interest. Lepas tu interest tu tak dibagi kepada asnaf. Dia bagi kat siapa? Orang mengurus kan tak? Jadi itulah manusia hari ni. Rashidi mengiling kepala. Tapi kalau dia iman lemah, kerja jaga duit zakat. Kau ingat Rashidi dia ambil tak duit haram tu? Dan tu kenapa kau nak mengiling kepala? Kau mengiling kepala sebab kau tak kat situ. Tapi kalau kau macam ini punya iman, jaga duit berjuta-juta, takkan saya nak simpan aja kat zakat ni. Saya mau masuk bank kan? Memang dia masuk bank pun tak ada interest. Ada tak? Interest tu tak boleh bagi dekat asnaf orang miskin. Sebab itu duit semua tak bagi. Simpan aja. Makin banyak lah. Konon-konon dapat dilabur lah. Duit tu hanya untuk dia orang. Tak boleh dilabur-labur di mana-mana. Orang simpan duit untuk pergi haji. Kan? Kalau dia masuk kat bank, dapat interest. Dia tu tak boleh bagi kat orang haji tu. Jadi kena bagi kat orang yang nak duit haram lah. Dalam Islam, tak boleh ada riba. Jangan kita cuba tukar nama bunga, faedah ni semua. Bunga faedah ni samalah dengan riba, tuan. Panggil nama bunga lah, faedah lah. Sebenarnya dia riba. Jadi kita melanggar perintah Allah. Menggunakan harta. Membelanjakan harta kita bukan cara Allah mahu. Itu kita tidak hidup untuk suka Allah. Kalau kita hidup untuk suka Allah, kita tak makan duit riba kan. Karena Allah tak suka. Apa saja Allah tak suka, kita mesti tak buat. Kalau hidup kita untuk suka Allah. Dan apa yang Allah suka kita buat, kita kena buat. Macam Rashidi sekarang, dia tak ada duit. Bila saya cerita pegawai polis tu ambil
ambil rasuah, Rashidi guling kepala. Cuba dia jadi pegawai polis dengan iman tak ada. Dia buat tak agaknya Rashidi? Dia kan buat. Tu kita jangan rasa kita baik sangat dengar ceramah ni. Oi, kita dengar ceramah ni macam kita baik sangat. Tahu. Oi, teruknya. Engkau tak jadi macam dia, iman tak ada. Kalau iman kau kuat, ya. Berapa orang yang iman kuat? Rupa je iman. Macam Rashidi ni. Kan? Rupa kuat iman. Rupa je. Sebab apa orang kata iman? Janggut ada. Kan? Songkok pakai saya. Dulu serban. Lepas tu jubah dia. Tak macam ni baju Melayu. Dulu. Masa tu orang kata dia apa? Iman lemah ke? Jadi orang kata baik kita bagi dia ni kerja. Jaga duit. Jaga duit zakat. Amanah nampaknya. Tengok-tengok dia makan duit zakat. Itulah yang hari ni Mahathir banyak kali kena tipu. Mahathir tak tahu. Saya nak ambil menteri yang agama punya. Yang suka agama. Macam Anwar Ibrahim. Ketua ABIM. Apa jadi? Bila kuasa ada, iman lemah, apa jadi? Betul Anwar Ibrahim tu? Betul ke ustaz apa lagi tu? Ada yang PhD, Dr. Yusof. Semua yang diambil jadi menteri. Semua ada kes tu. Saya bukan cakap sebab tak tahu, ini semua diberitahu dah. Jadi hari ni kita ni tak dapat mengamalkan agama kalau iman tak ada. Kita boleh berpura macam orang agama dan orang boleh ingat kita ada iman, tapi kalau kita dapat kedudukan di mana kita jaga harta, duit, bukan duit kita, duit orang, kita tak ada iman untuk mengawal diri kita dari mengambil duit tu sikit. Itulah sebabnya kemungkaran ni tak akan tercegah kalau sembahyang kita tak betul. Kalau sembahyang kita betul, kita diberi duit, harta banyak untuk jaga amanah, baru boleh betul. Hari ini dengan sembahyang tak betul ataupun tak sembahyang pun, ya, macam Anwar Ibrahim tu dia sembahyang, tapi dia tak jaga sembahyang, berjemaah. Sembahyang aja. Sembahyang Rashidi pun sembahyang. Samad pun sembahyang. Khusyuk ke sembahyang Anwar Ibrahim? Khusyuk ke sembahyang Samad? Kalau diberi kuasa macam Anwar Ibrahim pada Samad, dia juga jadi. Ada. Jadi kita tak boleh pandang rendah. Sebab kenapa berlakunya ni adalah sebab iman tak ada. Kenapa Anwar Ibrahim tak buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran macam Muhammad SAW? Dengan niat nak sukakan Allah, iaitu jumpa orang di lorong-lorong, di jalan-jalan. Yang belum Islam ajak ucap kalimah. Yang dah Islam ingatkan dia tak kalimah. Ada Anwar Ibrahim buat. Anwar Ibrahim tak buat sebab dia tak tahu. Dia berdosa lah. Tapi Samad Rashidi tahu dan tak buat, macam mana? Dosa sikit lagi di Anwar ke banyak lagi? Banyak. Lebih banyak lagi. Sebab itu kalau kita dah tahu kerja ni, kita main-main. Kita touch and go je macam Rashidi. Rashidi berdosa tak Rashidi? Lebih dari Anwar Ibrahim. Rashidi. Tapi Anwar Ibrahim Rashidi tak suka sebab dia banyak perkara kan. Cuba dia jadi. Dia pun jadi itu juga. Malah teruk lagi tau. Jadi hari ini masalah umat ni, kenapa mereka melanggar perintah Allah? Sebab tak buat kerja tu. Yazid dia kan, orang ingat dia baik. Saya je yang tahu dia tak baik. Allah bagi tahu saya iman dia sikit. Puas saya suruh dia ceraikan bini dia atau tinggalkan bini dia. Lama-lama dia tak nak buat dulu. Tapi orang tengok dia orang baik, orang agama, bagi dia jawatan jadi menteri, katalah kan. Sebab dia famous ke, macam Anwar famous. Kenapa Mahathir bagi dia jawatan? Sebab dia belakang dia ABIM. Ribu-ribu orang pemuda ikut dia, agama punya. Mahathir ingat dengan Anwar ni tercetuslah kebangkitan Islam ke apa-apa dalam perkara kepala otak dia tu.
Akhirnya dia bergaduh dengan Anwar. Akhirnya dia buang Anwar. Sebab Anwar tak mampu diduga. Dan syaitan memang sukalah kacau Anwar. Sebab apa? Dia ni nampak agama. Bila Anwar buat maksiat, jangan kata orang agama pun buat, kita baik tak ada agama. Kita tak ada agama dan buat lebih baik pada Anwar ada agama tapi buat maksiat. Anwar bukan, maksiat ni bukan tak ada siapa tahu tuan. Bukan saya bagi tahu yang benda tak tahu. Semua ada kat YouTube ni. Semua orang yang dia dah buat maksiat mengaku pula. Tapi orang hari ni, dia tak kira orang buat maksiat tak maksiat. Asal bagi duit banyak kat dia boleh lah. Jadi orang politik ni kalau buat maksiat tak mengaku, orang ada 50-50. Mungkin buat, mungkin tidak. Dia boleh hidupkan lah karier politiknya. Kan? Tapi di belakang semua buat. Itu kita punya Ketua Menteri Melaka, Rahim Tambici, buat kerja satu budak perempuan. Budak perempuan tu pergi jumpa Lim Guang Eng ke apa? Dia pergi doktor, bukan melungkai. Dia kata ini semua kerja Rahim lah ni. Rahim mana? Tambici. Lim Guang Eng bawa kes tu. Sampai dia cuba larikan budak tu ke Thailand. Disekat, Allah buat, disekat kereta dia tu. Budak perempuan tu ada. Dan cuba nak larikan. Rahim Tambici masuk penjara tak kerana tu? Masuk ke tidak? Mana masuk? Yang masuk penjara yang apa? Lim Guang Eng. Yang menuduh dia. Dia seronok aja. Rahim Tambici itu dengan kuasa dia ada, dengan handsome-nya dia, dengan duit dia ada, boleh dia melawan nafsu dia. Tak boleh. Jadi kalau kita jadi Rahim Tambici macam Samad ni, kuasa ada, harta ada, iman tak ada, tentulah jadi Rahim Tambici juga. Hanya yang pandai tutup dengan yang Allah tak bagi tutup. Satu Allah bagi pandai tutup, satu Allah terus buka. Macam Rahim Tambici itu, Allah buka. Budak perempuan tu nak dicabutnya lari, kena ditahan kereta tu. Tengah polis. Ada budak tu. Dah nampak sangatlah benda tu betul. Hari ni sengih je Rahim Tambici. Allah boleh maafkan dia dengan zina dia buat. Itu satu perempuan ni. Berapa perempuan lagi saya tak tahu. Menteri-menteri buat zina, rasuah. Semua dia cuba nak menutupnya. Kan? Ada kala boleh, ada kala tidak. Yang dapat ditutup mesti dapat di akhirat. Yang tak ditutup pun di dunia dan di akhirat. Jadi maksiat-maksiat ni berlaku satu sebab aja. Semayang mereka tak khusyuk, mereka tak ada iman atau iman lemah. Jadi siapa pun yang iman lemah, walaupun dia nampak macam ada agama, ilmu agama, mufti, siapa pun, tapi kalau iman lemah, dia pasti tergoda. Di mana keadaan yang boleh dia buat lah. Kadang dia pandai juga, dia tak adalah nak buat. Tapi bukan sebab dia baik. Sebab dia malu kat orang. Dia ada disiplin sikit. Orang macam Mahathir, tak pernah ditangkap lagi. Dia ada disiplin, dia bukan ada iman. Mahathir, bukan iman kuat. Disiplin ni, cuba jaga nama, jaga image, maruah. Disiplin dia, tak mau buat. Tapi kadang ada juga kena buat. Dah tertangkap. Jadi bapa tuan yang mulia, hari ni kalau kita mahu manusia ni berjaya, bukan dengan berpura-pura. Kan? Berpura-pura baik takkan jadi punya. Berpakaian baik pun takkan jadi. Bermisai, berserban semua takkan jadi. Sebab yang membuat kita tak mau buat maksiat dan buat untuk suka kalah ialah dengan izin, iaitu dengan iman kita. Iman ni tak boleh nampak. Tapi orang nak tipu orang lain beriman, pakailah macam orang beriman. Macam Rashidi mula-mula keluar tabligh tu, jumpa saya kat Seri Petaling. Saya masih ingat lagi dia. Putih semua. Dengan serban, dengan miswak, dengan tongkat, dengan macam-macam. Komplit pakaian dia ikut Nabi. Amalan dia macam Nabi. Tak ada.
Kenapa dia berpakaian macam Nabi, amalan tak macam Nabi? Nak tipu orang lah. Nak tipu orang yang dia orang baik. Sebenarnya dia menipu sebenarnya tu. Kau kalau berpakaian macam Nabi, silalah beramal macam Nabi. Tak. Beramal macam Nabi tak nak. Sikit-sikit je. Adab makan, adab tidur. Itu pun bila orang ada. Dan tak ada. Jadi hidup penuh penipuan. Jangan kita tipu orang. Jangan kita tipu Allah. Kita ikhlas. Buat untuk sukakan Allah. Dan apa saja Allah suka, yang Nabi buat, kita buat. Gash kita buat. Dakwah kita buat. Tidur macam Nabi kita buat. Kalau nak tipu orang, masa orang ada je lah kita buat. Orang tak ada kita nak buat. Allah suruh kita buat kerja dakwah ni. Jadikan kerja dakwah ni kerja kita nombor 1. Mengajak manusia kepada kebaikan. Dan jangan kita pura-pura. Buat untuk sukakan Allah. Dan cara yang Allah suka. Korban harta kita sendiri. Jangan ambil duit bini dan tunjuk lagak yang berkorban. Ambil hutang orang tak bayar. Ini semua penipu. Dengan tipu ni kita takkan dapat iman. Allah tahu kita boleh tipu orang tapi tak boleh tipu Allah. Jangan jadi penipu. Dan tidak ada penipu yang akan dipilih buat kerja Nabi. Wallahi tak ada penipu yang akan dipilih. Sebab itu orang penipu ni orang yang tak boleh dapat kebaikan. Jangan jadi penipu. Kerana apa? Allah sangat marah. Lebih-lebih lagi kalau kita tipu Allah macam orang munafikin. Mengucap kalimah hanya untuk menipu Allah yang dia Islam. Allah tahu. Macam mana boleh kau menipu? Kau tak tahu ke Allah tu tahu? Kalau manusia tu tahu, Allah tu tahu, dia tak nak menipu. Kecuali dia ragu-ragu, Allah tu tahu. Jadi bila ragu-ragu Allah tahu, dia mulalah tipu. Dia ingat waktu tu Allah takkan tampak. Tapi di akhirat nanti Allah buat mulut bercakap. Mulut tak bercakap, kulit bercakap. Mata bercakap, telinga bercakap. Kulit kata, masa kamu buat maksiat dulu, kamu tak ingat yang kami akan boleh cakap. Masa tu kamu ingat, Allah tak boleh tahu kamu. Hari ni Allah buat bawa kulit kamu bercakap, yang mana kami akan memberitahu Allah pada hari ini kamu telah berzina. Aku telah, kulit kau tu kau dah empapkan dekat kulit perempuan yang bukan isteri kau. Jadi, kulit ni Allah bagi cakap banyak nanti. Kulit ni. Berapa orang kita dah sentuh yang bukan muhrim lah, kan, perempuan. Kulit akan cakap. Mana nak lepas? Masa tu kita kata kulit, kenapa kau cakap? Janganlah. Kulit kata, macam mana Allah boleh bagi orang bercakap, apa saja boleh bercakap. Hari ni Allah buat kami bercakap. Dan kami menjadi saksi bagi kamu. Yang hari tu kamu suruh perempuan tu hisap kamu punya kemaluan. Boleh lepas daripada tu. Saksi tu. Jadi jangan waktu ni sekarang kita ingat kita boleh, Allah tak nampak dan Allah tak lihat. Sebab apa kita tak percaya Allah boleh lihat? Sebab iman lemah lah. Kalau depan orang kau main belagak macam bagus. Cuba dalam satu bilik tak ada orang nampak. Semua kerja. Itulah kita tak mau dapat iman itu. Kita mau dapat iman lagi kuat macam Nabi Yusuf AS. Itu pun dibantu oleh Allah. Allah tunjukkan kat dia. Dia cabut lari daripada bilik yang tutup rapat. Dengan kudrat Allah. Allah buka pintu tu. Jadi Allah dah tunjuk dah kan yang boleh. Mereka yang beriman, takwa, yang benar-benar takwa, dia tak buat maksiat kerana dia sembahyang bagus. Kenapa sembahyang bagus? Iman dia bagus. Jadi Allah kata kalau sembahyang bagus ni, sesungguhnya solat itu mencegah mungkar. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Selagi kita tidak dapat solat yang betul, disebab dengan kaitan iman yang kita takkan tercegah dari mungkar. Bila kita diletak dalam keadaan yang kita boleh buat mungkar, kita akan buat. Kita takkan dapat halang dia. Dash.